Assalamualaikum, Anda bersama saya lagi Irsyina Irham di Warta Berita Pagi ini bersamaan 25 Mei 2022 di Sabah Hits Online TV. Kita teruskan ke tajuk utama. 4 lelaki berdepan detik cemas di Jalan Pitas. Bekalan ayam di Sabah masih mencukupi. Kolam renang kompleks Sukan Tawau kini dibuka. Kunjungan hormat dari Pengurusi Enduk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2022 Puan Johanna Datu Kitingan telah diadakan di kediaman isteri kepada Ketua Menteri Sabah yang amat berbahagia Datin Seri Panglima Haja Julia Salak yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara JRS di sini pada kemarin. Tentang atur cara Enduk Ngadau daripada 27 hari bulan sehingga 31 hari bulan. Jadi kami menjemput yang berbahagia Datin Seri pada 29 hari bulan sebagai tetamu kehormat semasa sedap majlis sedap Enduk Ngadau. Ya, sedap Enduk Ngadau itu adalah satu majlis di mana kita mengadakan majlis makan malam dan juga untuk fundraising lah untuk 3 NGO iaitu Desa Pukak Kiulu, satu asrama di desa, dan turut hadir isteri Timbalan Ketua Menteri melengkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah yang berbahagia Datin Seri Panglima Cecilia Edwin dan yang berbahagia Datu RJ Khan serta anggota rombongan yang lain. Persediaan bagi menyambut Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah pada tahun ini dijangka akan berjalan lancar. Setakat ini pelancaran sudah diadakan pada 1 Mei yang lalu dan kesemua daerah sudah melaksanakan Pesta Keamatan di peringkat daerah masing-masing. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, walaupun sambutan keamatan tahun ini lebih meriah serta mempunyai kelonggaran daripada tahun sebelumnya, namun pihak mereka masih mengikuti prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Beliau turut menegaskan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah dijangkakan bakal berlangsung di Dewan Hong Kong Keesaan KDCA pada 30 Mei ini. Malaysia Telempix menyasarkan 1 juta penyertaan melibatkan 670,000 pesaing yang dijangka mampu menghasilkan 2,000 idea dikomersialkan. Ini adalah satu inisiatif untuk meningkatkan kemahiran serta pertimbangan saintifik sekaligus meningkatkan kreativiti masyarakat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata, ini juga akan membolehkan rakyat Malaysia terutamanya golongan belia meningkatkan komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis di masa hadapan. Beliau turut menegaskan program itu melibatkan pelajar dan belia berumur antara 7 hingga 30 tahun dari seluruh negara dan mampu mencapai hasrat kerajaan untuk memudayakan sains serta mengaplikasikan teknologi bagi semua lapisan masyarakat di negara ini. Kolam renang difahamkan menelan kos sebanyak 11 juta di Kompleks Sukan Tawau mula dibuka kepada kunjungan umum yang bermula pada hari ini. Masyarakat di daerah itu sudah boleh menikmati kemudahan berkenaan serta kerajaan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Sukan Negeri Sabah untuk mengatur pengurusan kolam renang tersebut. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Anti Muhammad Suryanti Bani berkata, beliau berharap dengan adanya kolam renang ini mampu melahirkan atlet sukan renang pada masa akan datang. Dan beliau menegaskan bagi semua pengunjung kolam renang perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak LLS bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Kembali selepas ini. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat Anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin Anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami terus ke nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar Anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV.
994 juta telah dirampas. Masih peluang bagi menaiki penyelesaian isu kedatangan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian mengambil. Bertemu kembali. Kerajaan komited memperkasakan lagi sistem pendidikan di Sabah menerusi beberapa inisiatif berjumlah 35 juta. Pemberian inisiatif bernilai 35 juta ini merangkumi bantuan aktiviti Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah, bantuan insan sekolah Sabah dan anugerah kebercemerlangan pendidikan Sabah itu diharapkan dapat memperkasakan serta melonjakkan lagi mutu sistem pendidikan di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif berkata beliau turut menguar-uarkan satu lagi bantuan yang telah diluluskan oleh Ketua Menteri Sabah yang kini dalam pelaksanaan adalah bantuan RM100 kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun ini. Tiada laporan didapati berkaitan isu kekurangan bekalan ayam yang diterima berlaku di Sabah setakat ini. Bekalan ayam tempatan yang diusahakan oleh peternak di dalam negeri ini dilihat banyak membantu untuk memenuhi keperluan pengguna. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Ketingan berkata, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah turut memberitahu bekalan ayam dari luar negara memang tidak diimport dalam kuantiti yang banyak berikutan bekalan keperluan itu masih mencukupi. Bagaimanapun, pihaknya tetap bimbang perkara ini boleh berlaku di Sabah terutamanya ketika musim perayaan. Jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Sabah kian meningkat kepada 111% dalam tempoh masa 2 minggu. Difahamkan 702 kes HFMD dilaporkan pada minggu epidemiologi ke-20 dari 15 sehingga 21 Mei berbanding 333 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosna Dimuddin berkata, secara keseluruhan kes HFMD yang dilaporkan di Sabah sehingga minggu epidemiologi ke-20 adalah sebanyak 3,351 kes. Ini merupakan peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan 63 kes yang dilaporkan dalam tempoh masa yang sama pada tahun yang lalu. Menurut beliau, setakat ini tidak ada kes kematian yang disebabkan oleh HFMD dilaporkan di Sabah. Kembali selepas ini. Hai kepada yang berbakat di luar sana, kami di Sabah Hits kini sedang mencari seorang penyampai berita yang fasih berbahasa Melayu, berminat dalam bidang kewartawanan. Serahkan bakat anda di Sabah Hits Online TV. Mungkin anda adalah yang kami cari. Untuk maklumat lanjut, boleh menghubungi kami teruskan nombor yang tertera. Jangan malu, jangan segan, tunjukkan bakat sebenar anda. Saya Rabi Kalibau, Sabah Hits Online TV. 994 juta telah dirampas. Masih peluang bagi menaiki penyelesaian isu kedatangan tanpa izin KL. Pada kali ini demikian mengambil. Bertemu kembali. 4 orang lelaki nyaris maut apabila kereta jenis Proton Saga FLX dinaiki mereka terbabas sendiri dan melanggar besi penghadang jalan di Jalan Pitas, Kampung Tanjung Batu di sini pada kemarin. Difahamkan 3 daripada mereka termasuklah pemandu yang berusia antara 28 hingga 35 tahun telah mengalami cedera ringan, manakala seorang lagi yang berusia 19 tahun tersepit di bahagian kaki dalam kejadian tersebut. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sabah, panggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima menerusi talian MIRS 999 pada jam 1.52 pagi dan sepasukan anggota diketuai oleh Pegawai Operasi, Pegawai Bomba Kanan 2, Jakri Bahar daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu terus bergegas ke lokasi kejadian. Mangsa yang tersepit di dalam kereta itu berjaya dikeluarkan oleh pasukan bomba menggunakan peralatan RTA, manakala 3 yang mengalami cedera ringan telah dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Bunga dedap di atas parah, anak bajau pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Baiklah, sekian saja edisi pagi ini. Saya Rishna Irham melaporkan berita terkini di Sabah Hits Online TV.